إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Hasyr ayat yang ke-9. Ayat sebelum ni adalah pujian dan pernyataan dari Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan pada kita siapa orang-orang muhajir, siapa muhajirin tu. Dan kemudian pada ayat yang ke-9 ni Allah perkenalkan pada kita pula siapa orang-orang Ansar. Siapa orang-orang Ansar. Menariknya dua golongan ini, dua golongan pertama yang telah berjuang untuk agama, mereka takkan sekali-kali memuji diri mereka sendiri. Kan, mereka takkan sekali-kali memuji diri mereka sendiri. Kenapa? Untuk menjaga niat. Untuk menjaga niat. Kita je yang suka puji diri kita sendiri ni. Kan? Sampai ke tahap bila masuk kelas-kelas motivasi. Siap boleh tepuk bahu, tahniah, tepuk bahu, tahniah, kau orang yang hebat, kau orang yang baik. Mana ada Allah suruh puji diri sendiri. Allah suruh kembalikan nikmat, kebaikan yang kita buat kepada Allah sebab kita dapat hidayah dari Allah. Bukan kemampuan diri kita pun. Tapi sebab, itulah. Suruh baca Quran tak nak, suruh ngaji tak mau, tuang kelas, itulah hasilnya. Tak ada puji-puji diri sendiri ni, tak ada. Kan, malah memalukan pula kita masuk bakul angkat sendiri. Sebab kita nak jaga kita punya iman, kita nak jaga amal dan ibadah kita. Kan, kita nak supaya amal tu ikhlas pada Tuhan. Bukannya kerana pujian, bukan kerana yura'un, bukan kerana nak orang lihat, bukan kerana nak orang iktiraf. Tidak. Tapi setelah berlalu masa yang lama, ramai manusia yang buat-buat ajaran dan amalan sendiri. So kita berlindung daripada pengetahuan-pengetahuan yang tak meningkatkan keimanan. Pengetahuan-pengetahuan yang tak jelas dalam agama. So ayat 9 ini adalah ayat pujian dari Allah kepada orang-orang Ansar. Kepada orang-orang Ansar. Sebab apa yang mereka buat adalah lahir dari hati yang ikhlas. Dan orang yang ikhlas ni kadang dia tak tahu benda tu besar dan bermakna. Sebab bagi dia, bila dia buat, dia hanya buat kerana apa yang dia suka. Dia buat sebab dia suka. Bukan kerana sesuatu pun, tak. Memang mereka perangainya macam tu. Orang Madinah ni memang perangainya macam tu. Dia sangat suka membantu. Sebab tu Allah pilih Madinah sebagai tempat Nabi berhijrah. So orang-orang dekat Madinah ni baik dan suka membantu. Dan apa Allah tak pilih tempat-tempat lain ke? Kan, adakah Allah tidak pilih tempat-tempat lain untuk Nabi berhijrah? Ada. Sebelum itu, Habsyah menjadi pilihan.
Habsyah. Habsyah tu macam mana Ustaz? Habsyah, pakcik Nabi pergi ke sana, pakcik ke sepupu, Ja'far pergi ke sana, bawa 20 orang. Habsyah adalah negeri orang Kristian. Sebelum berhijrah ke Mekah, sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi arahkan pakcik dia mengepalai rombongan ke Habsyah, minta perlindungan di Habsyah. Dan apa latar belakang Habsyah? Dahulu, Raja Habsyah ni dia ada pahlawan. Pahlawan yang cukup hebat. Pahlawan yang gagah perkasa. Yang namanya Abraha. Oh, Abraha yang tu ke? Abraha yang nak hancurkan Kaabah. Allah beri peluang kedua kepada Habsyah. Dapat seorang raja yang begitu empati dan simpati kepada orang yang sedang dilanda kesusahan. Maka dia beri perlindungan pada 20 orang pertama yang berhijrah ke Habsyah. Ada tak tempat lain yang Allah pilih juga untuk pergi berhijrah? Ada. Tapi Nabi ditolak, dibaling batu sepanjang jalan sehingga berdarah. Mana tu? Taif. Tempat ketiga yang Allah pilih ialah Madinah. Dan ternyata Madinah menerima Nabi dengan tangan terbuka. Tuan-puan, bukan tempat lain tak ada. Tapi tempat lain tidak menerima Nabi seperti mana Madinah menerima Nabi. Dan kita nak tengok dulu ayat 9, kemudian kita nak tengok munasabah. Apa kaitan dengan kita? So ayat 9, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang duduk di tempat itu, tabawwa'ud dar, owner tanah tersebut, penduduk tetap di situ, wal imana min qablihim, serta mereka beriman sebelum orang-orang muhajirin tu berhijrah. Penduduk Madinah telah beriman sebelum orang Mekah berhijrah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Penduduk Madinah mencintai, menerima sepenuh hati orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Allah guna perkataan yuhibbun. Yuhibbun ni cinta, tuan-tuan. Cinta ni bukan pada level macam menerima tetamu. Tak. Kalau menerima tetamu tu, macam kita buat sekarang lah. Sebab selalunya penduduk asal, dia tak suka kepada pendatang. Sebab mereka rasa, penduduk asal rasa, pendatang tu ambil tanah dan ambil peluang pekerjaan. Tapi Allah puji orang-orang Ansar sebab hati mereka cinta, kasih dan sayang pada orang-orang Muhajirin. Mana mau cari ni? Mana mau cari hati yang suci murni macam ni? Malah orang yang berhijrah tu datang sehelai sepinggang. Kan? Diorang bantu sehabis baik. Ada isteri diceraikan, biar kahwin. Ada harta dibagi 2. Ada rumah dibagi. Malah yang jadi pemimpin di Madinah bukannya penduduk tempatan. Turutan kepimpinan di Madinah semuanya datang dari Mekah. Lepas Nabi orang Mekah, Abu Bakar orang Mekah, Umar orang Mekah, Utsman orang Mekah, Ali orang Mekah, Muawiyah orang Mekah, Zaid orang Mekah.
Dahsyat tuan-puan. Dan cinta ni, kadang orang boleh berpura-pura kata cinta. Kan? Macam buaya-buaya darat. Nak menggoda kita, nak menggoda anak kita. Dia boleh lafazkan perkataan cinta. I love you, I sayang pada you. Tapi hatinya berbeza. Dalam ayat ini, Allah sedang belah hati orang Madinah ni, dan Allah tunjuk dalam hati dia cinta pada orang Muhajirin. Dia bukan ungkapan mulut, tapi dari hati. Sebab tu dia boleh bantu. Kita nak dapat hati jenis macam ni, dahsyat tuan-puan. Itu level orang Ansar. Dan Allah puji orang Ansar sebab hati mereka. Sebab hati mereka. Kalau Muhajirin sebelum ini, mereka diuji dengan papa kedana. Berhijrah sehelai sepinggang. Dihalau dari rumah. Sebab bila kita dihalau dari rumah, dinafikan hak, apa jenis harta pun tak dapat, kita akan, mereka pergi berhijrah tu dengan hati luka lara. Dan tengok bagaimana Allah sediakan buat mereka yang hati luka lara ni dengan manusia yang begitu baik hatinya. Sehingga Allah sebut yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai dengan sepenuh hati siapa-siapa yang berhijrah ke negeri mereka. Itu pertama. Kejap, itu sifat ketiga kan. Mula-mula tabawwa'ud dar, dia owner tanah. Kemudian dia beriman sebelum mereka berhijrah. Yang ketiga, mereka sangat mencintai siapa yang berhijrah. Dan ada satu peristiwa. Sewaktu perang Uhud. Sewaktu perang Uhud, Nabi dikepung. Bersembunyi di sebalik gua. Nabi terjatuh dalam lubang. Sahabat-sahabat, ada 10 orang sahabat mempertahankan Nabi, protect Nabi. Sorang-sorang sahabat terkorban. Daripada 10, 9 syahid. Tinggal seorang hidup. 9 syahid, tinggal seorang hidup. 9 yang syahid ni semua orang Ansar. Yang hidup Muhajirin seorang. Yang pertahankan Nabi waktu tu. Wow, itu jiwa mereka tuan-tuan. Dan bukan hanya itu. Macam mana? Nanti kita akan kaitkan semua ni dengan ayat pertama. Ada 2 benda, apa kaitan ayat ni dengan kita, dan kita akan kaitkan ayat ni dengan ayat pertama. Okey. So, wala yajiduna fi sudurihim hajah. Dan ternyata mereka tidak menaruh sebarang keinginan, mereka tak nak. Tak ada sebarang keinginan dalam hati mereka mimma utu wala yajiduna fi sudurihim hajah. Mereka tak ingin, tak ada sebarang keinginan dalam hati mereka mimma utu, apa sahaja kurniaan yang diberi kepada Muhajirin. Ingat lagi tentang harta faid.
Harta fai ialah tanah yang dirampas daripada Yahudi Bani Nadir. So Allah perintahkan harta fai kembali kepada kerajaan. Biar Nabi buat keputusan. Nabi buat keputusan, Nabi agihkan harta fai kepada orang-orang muhajirin. Dalam ramai-ramai orang Ansar yang ikut, ada 3 orang Ansar yang dapat. Kita kalau sama-sama berjuang, ada harta rampasan, ada tanah yang dirampas, ada sebahagian je dalam grup kita tu yang dapat harta tu, kita tak dapat. Apa kita rasa? Ingat aku tunggul kat sini. Aku pun datang berjuang lah. Aku pun tinggalkan anak isteri. Apa lebihnya mereka berbanding aku? Ayat ini Allah bawa kita menyelami hati orang-orang Ansar yang ikut berjuang waktu tu. Ternyata hati mereka tak ada sekelumit pun nakkan harta tu. Tak sekelumit pun dalam hati mereka inginkan apa yang orang muhajirin dapat. Tak ada. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ini sifat kelima. Yang keenam, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka sanggup mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri walaupun mereka sangat nak, walaupun mereka dalam keadaan sempit, walaupun mereka susah. Yu'thirun, utamakan. Dia utamakan orang lain berbanding diri dia. Dia utamakan muhajirin berbanding diri sendiri. Walaupun mereka sendiri tak ada makanan, walaupun mereka sendiri tak ada harta. Bila orang muhajirin nak, dia dahulukan. Dia bukan tak perlu harta tu, perlu. Bukannya mereka kaya pun, tak. Bukan ada lebih pun, tak. Tapi kalau orang muhajirin nak, dia dahulukan orang muhajirin. Mereka sanggup beri harta mereka sendiri. Dan ini seperti yang Allah pernah sebut dalam surah Baqarah. Dalam ayat lain surah ini. Wa atal mala ala hubbi. Mereka memberikan harta yang dicintai. Tuan-puan, ini bukan puji biasa-biasa. Allah puji 6 sifat yang ada dalam tubuh badan orang Ansar. Dan Allah tutup ayat ini dengan wa may yuqa syuhha nafsuh. Siapa yang benar-benar yuqa kata akar bagi takwa. Qa tu jaga. Siapa-siapa yang jaga diri dia daripada buruknya keinginan diri. Syuhha nafsihi adalah keinginan-keinginan keji kita terhadap nak harta. Keinginan-keinginan keji kita terhadap kita nak sangat harta sehingga kita jadi kedekut, kita jadi kikir, kita jadi bakhil. Itu syuhha nafsi. Allah kata siapa-siapa yang berusaha jaga diri dia daripada sifat bakhil, faulaika humul muflihun. Ternyata dia orang berjaya. Ayat 8 tentang mereka-mereka yang berkorban harta benda untuk agama. Ayat 9 tentang mereka-mereka yang korbankan kepentingan diri untuk orang yang korbankan diri dia untuk agama. Okay? Ayat 8, orang yang korbankan diri untuk agama. Ayat 9, orang yang korbankan kepentingan diri dia, orang yang korbankan diri dia untuk
orang yang korbankan diri untuk agama. Itu 8 dan 9. Kenapa Allah cerita semua ni? Allah nak bagi contoh pada kita yang sedang baca. Allah nak bagi contoh pada kita yang masih hidup, yang sedang baca. Mereka semua dah meninggal. Mereka semua dah dapat ganjaran. Mereka sedang menikmati ganjaran tu. Dan kita tak mungkin boleh ada sifat macam ni. Menyamai mereka. Tak mungkin. Kecuali adalah orang-orang muqarrabin. Ada. Allah bagi contoh. Dua kategori manusia yang berusaha melakukan tasbih pada Allah. Inilah bukti contoh orang-orang yang bertasbih. Apa dia? Pertamanya dia berkorban untuk agama. Dia kekal pada agama walaupun dihalau dari rumah. Walaupun dia tinggal sehelai sepinggang. Walaupun dia terpaksa jadi gelandangan. Tapi dia kekal dengan prinsip, dengan agama. Kan saya ada jumpa dengan saudara kita, asalnya beragama Buddha. Dari umur 14 tahun, dia mendalami Islam. Belajar sikit-sikit, dengar kuliah-kuliah agama dari YouTube. Mak bapak tak tahu. Kakak dia tak tahu. Sampailah ke satu tahap, dia masuk Islam. Ada kad Islam, mak dia tak tahu. Dan dia tahu mak dia sangat tak suka dengan orang Islam. Dia tahu, dia sendiri menyaksikan. Dia pula susah, orang susah. Duduk satu rumah dengan mak dia, tidur satu bilik dengan mak dia. Dia nak semayang macam mana? Nak ibadah macam mana? Mak dia punya tak suka Islam kerana perangai orang Melayu. Mak dia pernah kata, dia sanggup bunuh diri kalau ada mana-mana ahli keluarga dia yang masuk Islam. Apa yang kita boleh bantu dia? Tak ada. Paling tinggi kita kata, bersabarlah. Nak keluarkan dia dari situ. Apa yang kita boleh tawarkan? Kita boleh tawarkan rumah kita. Kita boleh tawarkan harta kita. Kita boleh sediakan dia tempat perlindungan. Kita cakap je, tak buat. So dia ni pada kategori yang ke-8 tu. Kategori ayat nombor 8. Yang mempertahankan akidah. Di dalam suasana yang sangat tidak kondusif. Dan adakah orang lain dekat keliling, orang-orang Islam, orang beriman dekat keliling, boleh jadi orang pada ayat 9. Dahulukan keperluan budak ni. Bantu dia. Sediakan circle yang baik. Komuniti yang baik. Dahulukan keperluan dia. Ayat 8 untuk Muhajirin, ayat 9 untuk Ansar. Inilah bentuk tasbih mereka. Cara mereka meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini adalah sifat-sifat perangai-perangai yang Allah sangat suka. Lalu mereka buat apa yang Allah suka. Cara kita bertasbih bukan sekadar ungkapan mulut subhanallah subhanallah, tapi tindakan melakukan apa yang Allah suka. Firm dengan akidah dan berusaha sampai mati bantu orang lain.
Tapi Ustaz, saya tak adalah macam tu Ustaz. Ini ayat 8 dan 9 ni ekstrim Ustaz. Ini tentang mereka-mereka yang, iman dia. Iman sangat tebal ni Ustaz. Tak ada pilihan lain ke? Ada. Pilihan seterusnya ayat nombor 10. Ayat nombor 10. Dan sebelum tu, sebelum kita masuk ayat nombor 10 ni, Umar pernah kata begini, aku berwasiat kepada khalifah sesudahku agar memperhatikan kaum muhajirin yang pertama. Hendaknya hak mereka tetap diberikan, kehormatan mereka dipelihara. Aku juga berwasiat kepada khalifah selepasku agar orang-orang Ansar diperlakukan dengan baik, layan dengan baik. Iaitu mereka adalah penduduk kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin. Hendaklah orang-orang yang baik dari mereka diterima dan orang-orang yang buat buruk dimaafkan. Begitu tuan-puan. Pengiktirafan dari Khalifah Umar. Kan? Tu hebatnya sifat orang muhajirin dan hebatnya sifat orang Ansar. Dan pernah kita dengar cerita apa nama? Yang dia berlaku waktu peperangan. So ada orang cedera dalam peperangan tu. Ada orang cedera, lalu orang ni diminta air. Boleh tak bagi air? So Ikrimah bin Abu Jahal, kenal Ikrimah? Anak Abu Jahal. Ikrimah ni Islam. Abu Jahal bapa dia tak. So Ikrimah ditawarkan. So air minum ni ditawarkan kepada Ikrimah dan teman-teman. Waktu tu perang Yarmuk. So bila air tu datang pada dia, ada dia dengar orang lain minta air. So dia kata bagi orang tu. Walhal Ikrimah sendiri tengah luka. Tengah parah. Sangat perlu pada air. So bila sampai orang kedua dengar orang lain nak air, dia suruh pergi. Air tu sampai orang ketiga. Orang ketiga minta. Disuruh sampaikan pada orang ketiga. Belum sempat air tu sampai ke orang ketiga. Orang ketiga mati. Bila orang ni bawa air untuk Ikrimah orang pertama, didapati Ikrimah dah wafat. Pergi orang kedua pun dah wafat. Akhirnya mereka semua, tak ada seorang pun dari mereka minum air itu. Dan moga Allah redha apa yang mereka buat. Sehingga mereka puas dengan balasan ganjaran dari Allah. Tuan-tuan, kita boleh buat macam tu tak? Orang tu minta ambil dulu. Orang ni minta atau kita macam mana? Kita potong queue. Dekat kenduri kahwin. Baris panjang. Makanan ada je kat depan tu. Belum habis. Kita sanggup potong barisan. Sebab tak sanggup nak beratur panjang. Allah, teruknya perangai kita kan. Beza dengan mereka-mereka ni. Dahulukan orang lain. Tak apa makcik, silakan. Tak apa makcik dulu, tak apa. Saya kuat lagi. Handsome pula tu. Macam tu.
Dan ada sebuah hadis lain dari Abu Hurairah. Seorang lelaki datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, "Wahai Rasulullah, aku lapar." Wahai Rasulullah, aku lapar. Orang datang jumpa Nabi, dia kata, "Aku lapar." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda suruh baginda suruh ada orang pergi ke rumah isteri-isteri baginda minta makanan. Dan ternyata tak ada sebarang makanan pun dekat rumah Nabi. Wih, ini macam mana ni? Orang datang ngadu pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku lapar." Nabi tak pun sebut, dekat rumah aku tak ada apa. Tak. Nabi suruh orang pergi rumah aku. Tengok kalau ada apa-apa makanan, minta dengan mak engkau. Kan isteri Nabi kan Ummahatul Mukminin. Kepada orang-orang beriman. Pergi. Tanya mak engkau ada apa makanan tak? Seorang tu pergi. Minta makanan. Dekat rumah Nabi pun tak ada makanan. Rumah kita peti ais 3. Peti ais 3. Satu peti ais, satu freezer. Satu lagi chiller. Tiga penuh. Lepas tu kita kata, tak ada apa ke nak makan ni? Oi, jauh betul lah kita. So dekat rumah Nabi pun ternyata tak ada makanan. Maka Nabi tanya, ada tak antara kalian, Nabi depan sahabat, ada tak antara kalian yang nak jamu orang ni malam ni? Semoga Allah merahmatinya. Ada tak orang yang nak jamu, nak jadikan orang ni tetamu malam ni? Semoga Allah merahmatinya. Maka seorang lelaki terus berdiri dalam kalangan Ansar. Orang Ansar berdiri. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku sanggup. Aku akan jamu dia. Aku akan jadikan dia tetamu." Kemudian lelaki itu pulang ke rumah. Lelaki itu pulang ke rumah. Dia cakap dengan isteri dia, "Yang orang ni tetamu Rasulullah. Keluarkan apa yang ada. Jangan simpan apa pun. Kita jamu dia malam ni." Ni orang Ansar ni. Waktu dia berdiri tu, ada dia call bini dia. "Yang, ada apa kat rumah?" Oh, tak ada apa kan? Okay, tak apalah. Nanti I bagi tahu Nabi. Tak ada. Tak ada komunikasi dengan isteri dia kat rumah pun. Dia tak tahu apa berlaku kat rumah pun. Tapi sebab dia nak bantu. Dia berdiri, "Ya Rasulullah, aku boleh terima dia jadi tetamu." Balik rumah baru bagi tahu bini dia. "Yang, ini tetamu Rasulullah. Apa yang ada kat dapur keluarkan semua. Jangan simpan apa pun." Jangan simpan apa pun. Confident bagi tahu isteri. Isteri dia jawab, "Demi Allah bang. Sumpah bang. Aku tak punya apa-apa makanan pun selain makanan untuk anak-anak." Sumpah bang. Kita tak ada apa-apa makanan bang. Untuk anak-anak je. Untuk kita berdua tak ada apa. Untuk anak-anak je. Kemudian suami dia cakap apa? "Jika anak-anak nak makan malam ni, tidurkan mereka awal. Kalau anak-anak nak makan malam ni, tidurkan mereka awal. Lalu kemarilah dan matikan lampu." Bila malam tiba, lelaki tu datang, jadi tetamu, dia hidangkan makanan. Dah habis hidangkan makanan, dia suruh, "Mari yang, sini dekat sini, matikan lampu. Biarlah kita menahan lapar untuk malam ini." Dan isterinya taat buat apa yang diperintahkan suami.
Ui, dia sanggup satu keluarga berlapar untuk tetamu yang Nabi tawarkan. Kemudian pada pagi harinya lelaki itu jumpa dengan Nabi. Lelaki itu jumpa dengan Nabi tanpa bagi tahu apa yang berlaku semalam. Dia jumpa dengan Nabi sebab dia nak jumpa Nabi, dia rindu. Tapi bila dia jumpa Nabi, Nabi kata begini. Laqad ajiballahu azza wa jalla au dhahika min fulani wa fulana. Nabi kata apa? Sungguh Allah kagum dengan engkau. Allah reda dengan apa yang kau buat. Dan Allah bukan saja bagi tahu dia, Allah cakap pada halayak. Apa yang lelaki ni buat, Allah kagum dengan dia. Kita tuan-tuan berdiri depan Allah, apa yang Allah kagum dengan kita? Apa yang pernah kita buat untuk agama ni sehingga Allah rasa kagum dengan kita? Orang ni dia cuba nak bantu orang lain walaupun dia susah sukar. Ini saya bercakap bukan untuk tuan-puan, untuk saya sendiri. Untuk didik hati ni. Jangan sayang sangat duit yang ada tu untuk bagi bantuan. Bagi je. Bagi je, kita bagi pertolongan, kita bagi bantuan sampai Allah kagum dengan kita. Punyalah kita dahulukan orang lain. Sehingga perbuatan kita layak dikagumi oleh penduduk langit. Biar orang tak ucap terima kasih pun. Dan lelaki ni tak disebut pun namanya. Maksudnya dia bukan orang yang biasa berada dalam kelompok Nabi. Mungkin waktu dia tengah lapar dia jumpa Nabi. Tak disebut pun dia ni orang besar, ada kepentingan. Tak. Dia cuma kata, ya Rasulullah aku lapar. Dan Nabi tawarkan pada sahabat, siapa yang boleh jamu dia malam ni? Dan tindakan keluarga tersebut dikagumi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Oh, dahsyat. Supaya Allah kata wa may yuqashuha nafsihi, dan siapa yang memelihara diri dari kedekut. Syuh ni benda yang buruk. Syuha ni juga bermaksud kedekut. So siapa yang pelihara, diselamatkan dari sifat kedekut, dialah orang berjaya. So sifat pemurah adalah sifat yang mulia. Pemurah adalah sifat yang mulia. Kalau kita tengok cerita yang tadi, satu keluarga lapar, sanggup biarkan anak dia lapar untuk satu malam. Untuk satu malam demi orang lain. Pun membuatkan Allah bangga, kagum dengan orang tu. Kan? Itu bukan label, kau ni bagi semua sampai mudarat diri. Tak. Bukan macam tu. Untuk satu malam je. Besok carilah rezeki yang lain. Tengok dekat rumah Nabi pun tak ada apa. Kan? So, mayuqashuhan nafsi. Siapa yang selamat dari sifat kedekut? Faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang berjaya. Sebab untuk dapat sifat ini, kita kena bersihkan dari sifat tamak. Kita perlu dahulukan orang lain. Kenapa? Sebab mereka nampak
perkara yang lebih besar. Mereka jelas terhadap mana yang lebih besar. Perut aku lebih besar untuk dikenyangkan ataupun ganjaran pahala dari Allah lebih besar untuk aku raih. Mereka nampak akhirat tu lebih utama. Setakat lapar malam ni, dia tidak mengganggu pun. Kan macam kita. Kadang kita sengaja tak makan pun untuk malam. Tujuan kita apa? Sebab bila timbang siang tadi dah mula berat. Lepas raya dah bertambah. Waktu puasa kurang 2 kilo. Lepas raya tambah 4 kilo. Kita rasa gugur jantung lepas timbang. Lalu waktu malam sengaja tak makan. Sanggup berlapar. Bukan sebab tak ada makanan. Tapi sebab nak jaga badan. Apa bezanya keluarga ini berlapar dengan kita berlapar waktu malam? Bezanya mereka dikagumi Allah. Sedangkan kita belum tentu dapat apa-apa. Dan apa salahnya kalau waktu malam kita sanggup berlapar? Portion makan untuk waktu malam itu kita bagi orang lain. Kan? Adakah itu kita kira sebagai, wah engkau sampai menyusahkan diri? Tak. Aku memang memilih untuk lapar. Sebab aku nak utamakan orang lain. Tapi kita berlapar untuk apa? Utamakan diri, nak cantik. Ui. Jauh kita ni. Jauh. Mereka sanggup kongsi apa sahaja. Apa sahaja, you name it. Harta, tanah, isteri. Isteri diceraikan lah, bukan kongsi sama-sama kahwin. Tak, isteri diceraikan. Daripada Zaid Al-Asam pernah meriwayatkan bahawa kaum Ansar berkata, wahai Rasul, bagilah untuk kami dan saudara kami Muhajirin tanah ini menjadi 2. Dia jumpa dengan Nabi, bawa rakan Muhajirin dia, bawa saudara Muhajirin dia, jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, aku ada sekeping tanah, engkau tolong bahagi 2 boleh? Satu untuk aku, satu untuk dia. Rasulullah jawab, jangan. Dia sampai nak bagi tanah. Kita berebut tanah. Dia sampai nak bahagi tanah. Nabi sampai kata, jangan buat macam tu. Cukup berikan mereka bahan makan. Hasil daripada tanah tu mungkin tanam buah. Buahnya tu bagi. Tanah ni milik korang. Tanah ni milik korang. Barulah orang Ansar tu kata, okey, baiklah. Kami redha macam tu. Maka Allah turunkan ayat ni. Kesan daripada apa yang dibuat oleh Muhajirin oleh Ansar ni. Ya Rasulullah, aku ada tanah ni, boleh tak kau bagikan 2 untuk aku dan dia? Tapi kata, jangan, tak. Kau bagi dia makan cukup, tak payah bagi tanah, tak payah. Tapi tengok, kesanggupan dia untuk buat perkara tu at the first place. Tu level Ansar. Suatu tuan-puan, kalau kita bercerita tentang sejarah, kita baca sejarah, kita baca perangai sahabat ni macam ni, yang ini macam ni, yang ini gaduh dengan ni, yang ini tak suka dengan ni, yang ni buat macam ni. Ketahuilah bahawa apa yang mereka buat lebih baik dan lebih mulia dari kita. Kita bukan sama level untuk kritik perbuatan sahabat. Sama ada dia Muhajirin atau Ansar. Sebab mereka another level. Mereka pada level yang berbeza dengan kita. Apa mereka buat, Allah puji dalam Quran.
Kita tengok umat akhir zaman. Mana penghormatan dia pada para sahabat? Tak ada. Dia anggap sahabat tu macam kawan dia. Bebas untuk dia kritik. Kalau dia tak suka, bebas untuk dia kutuk. Direndahkan. Sedangkan perangai para sahabat ni, another level. Kesanggupan mereka berkorban untuk agama. Sangat dikagumi. Sangat dikagumi. Maka kalaulah kita diselamatkan dari perasaan tamak yang berlebihan, seperti orang Ansar, maka kita benar-benar berjaya. Kita benar-benar berjaya. Sebab sifat tamak ni bahaya, tuan-tuan. Bahaya. Esok saya akan ulas surah At-Takatsur. TV Hijrah. Jam 7. Dan dalam At-Takatsur tu ada disebut tentang dia sangat nak berlebih-lebih. Nak lagi dan nak lagi dan nak lagi. Dan itu berkaitan dengan sifat tamak. Nabi pernah ingatkan, jauhilah perbuatan aniaya. Kerana sesungguhnya perbuatan aniaya itu adalah kegelapan. Kita dah lalui surah Hadid kan tentang cahaya. Menganiaya orang, menghilangkan cahaya kita. Menganiaya orang itu kegelapan dekat hari kiamat. So takutlah kalian terhadap sifat kikir. Sebab kedekut kikir ni membinasakan orang dulu sebelum kalian. Dan sifat kikir mendorong mereka untuk mengalirkan darah dan menghalalkan kehormatan. Macam mana tu? Kerana tamak kedekut ni, kita sanggup bunuh orang. Kerana orang tamak dan kedekut, kerana kita tamak dan kedekut, ada wanita-wanita, ibu-ibu tunggal yang cuba cari rezeki, cari duit tak dapat sampai dia tak ada jalan lain kecuali melacurkan diri. Itu sebab kita kedekut tak nak bantu. Mereka dah tak ada jalan, terpaksa gadai maruah. Itu Nabi kata, kerana sifat kikir mendorong mereka untuk mengalirkan darah dan menghalalkan kehormatan. Oh, dahsyat. Dan ada satu riwayat lain, Sufyan As-Sawri. Sufyan As-Sawri diriwayatkan dari Tariq Ibn Abdul Rahman, dari Sa'id bin Jubair, dari Abul Hayyaj As-Sa'di. Ketika dia sedang tawaf di Baitullah, dia melihat seorang lelaki mengucapkan doa, Ya Allah, peliharalah diriku dari kekikiran. Peliharalah diriku dari kikir. Kekikiran diriku. Itu je doa yang diulang-ulang. Tak lebih tak kurang. Itu je doa yang diulang. Tawaf berapa kali? 7 kali. So 7 kali tawaf tu doa yang sama diulang-ulang. Tak lebih tak kurang. Kejap. Kita waktu kita tawaf, kita siap bawa buku kan? Oh, pusingan pertama kena baca doa ni. Pusingan kedua kena baca doa ni. Itu untuk beginner, tuan-puan. Untuk orang yang faham keperluan tawaf, waktu tawaf tu anda luahkan apa yang anda nak. Luahkan dari lubuk hati. Anda sekadar baca buku doa, itu tak memadai. Apa yang ada dalam hati? Ya Allah, aku tak nak kikir, Ya Allah. Aku tak nak kikir, Ya Allah. 7 kali diulang. Itu doa yang diulang, tawaf 7 kali. Lalu, aku bertanya kepada dia, why? Kenapa kau doa macam tu?
Dia jawab, orang tu jawab, kenapa buat macam tu? Dia jawab, kalau aku dipelihara dari kekikiran, kalau aku dipelihara dari sifat ini, bererti aku tak akan mencuri, aku tidak berzina, dan aku tidak berbuat macam-macam dosa. Kalau aku dipelihara dari kekikiran, aku tidak akan mencuri, aku tidak berzina, dan aku tidak berbuat macam-macam dosa. Siapa lelaki itu? Siapa lelaki itu? Abdurrahman bin Auf. Dia tawaf 7 kali, dia cuma doa, ya Allah selamatkan aku dari kekikiran diriku. Alasannya, kalau aku selamat dari kikir, dari kedekut, aku tak akan mencuri, aku tak akan berzina, dan aku tak akan buat dosa-dosa yang lain. Abdurrahman bin Auf doa macam tu sewaktu tawaf di Kaabah. So tuan-tuan dan puan-puan, begitu sedikit sebanyak ayat 9. Dan kita baru sampai ayat 9. Oi, panjang lagi ni, panjang lagi. Tapi begitulah Quran. Dia bukan sekadar kita nak cepat habiskan baca. Tetapi bagaimana kita nak connect dengan ayat tu. Bagaimana kita boleh hidup dengan ayat tersebut. Supaya kita dapat contoh yang baik. Kita dapat contoh yang jelas. Apa yang perlu dibuat. Kan setakat satu malam berlapar untuk mengenyangkan orang lain. Apa salahnya kan? Dan moga-moga kita buat itu dengan tujuan nak bertasbih kepada Allah. Berkorban untuk agama, korban untuk orang lain. Dan Allah janji, jenis ini orang, ini champion punya orang, ini orang muflihun. Pertama, sadiqun, kalau dia berkorban untuk agama. Yang kedua, muflihun, kalau dia bantu orang lain. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih bersama dengan saya pagi ini. Moga-moga kita dapat sesuatu untuk hari ini dan kita diberikan taufik serta hidayah berpanjangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih Ustaz. Ustaz ada yang angkat tangan, Puan Mahani, ada apa-apa nak tanya ke? Kita tekan ya. Sebenarnya Ustaz, daripada apa tadabbur yang dapat pada hari ini, terasa kedilnya diri ni dibandingkan dengan apa kaum-kaum yang sebelum ni, especially kaum Muhajirin dengan kaum Ansar tu. Saya cuma nak nak share satu ayat ni. Ibnu Abi Laila berkata, manusia terbahagi kepada beberapa tingkatan, iaitu tingkatan Muhajirin, tingkatan Ansar dan tingkatan generasi sesudahnya yang selalu mengikut jejak Muhajirin dan Ansar. Oleh kerana itu, hendaknya kita berupaya agar dapat masuk ke dalam salah satu dari tingkatan tersebut. Kemudian disebutkan lanjutan doa orang-orang yang beriman itu, yang artinya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau timbulkan dalam hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya rasa dengki dan dendam adalah sumber dari segala kejahatan dan maksiat yang mendorong orang berbuat kebinasaan, kezaliman, bahkan dapat menumpahkan darah di muka bumi Allah ini. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang betul-betul orang kata apa? Terasa sampai lubuk hati ni Ustaz. Terima kasih. Kepada para jemaah, saya nak umumkan di sini ya. Selepas ni kita masih ada lagi kuliah dengan Ustaz Arif Zaki. Kepada yang berkelapangan boleh kekal di dalam talian. Baiklah Ustaz, saya serahkan semula kepada Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.